Okey, hari ni cikgu nak ajar pemfaktoran menggunakan kaedah kedua iaitu beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna. Okey, sebelum ni kita dah belajar kaedah satu iaitu menggunakan FSTB. Okey, sebelum cikgu pernah sebutkan sebelum ni, kita ada 4 kaedah dan 4 kaedah itu adalah digunakan untuk bentuk ungkapan algebra yang berbeza. Okey, untuk hari ini, kaedah kedua adalah kita akan gunakan untuk ungkapan algebra yang berbentuk beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna. Okey, apa yang dikatakan sebagai beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna? Okey, mari kita perhatikan. Okey, kuasa dua sempurna bermaksud sebutan kita mesti dalam berbentuk kuasa dua. Okey, beza sebutannya mesti berbentuk operasi tolak. Okey, dia ada dua sebutan dan kedua-dua sebutan mesti dalam bentuk kuasa dua sempurna. Okey, apa yang dikatakan sebagai kuasa dua sempurna? Okey, mari kita rujuk sini. Okey, ini kita dah belajar masa tingkatan 1. 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Ini adalah nombor-nombor kuasa 2 sempurna. Okey, bagaimana kita dapatkan nombor ni? Melalui kuasa 2. Okey, 1 kuasa 2 sama dengan 1. 2 kuasa 2 sama dengan 4. 3 kuasa 2 sama dengan 9 dan seterusnya. Okey, seperti yang cikgu sebut tadi, kita cuba perhatikan contoh ni pula. X kuasa 2 tolak 4. Baik, yang cikgu sebut tadi, dia mesti dalam bentuk kuasa 2. Jadi, 4 ini, bagaimana kita nak jadikan 4 ni sebagai nombor kuasa 2? Kita rujuk balik nombor kuasa 2 sempurna. 2 kuasa 2 sama dengan 4. Jadi, kita mesti tuliskan kedua-dua sebutan dalam bentuk kuasa 2 sempurna. X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Ya, di sini. Okay. Jadi, pemfaktorannya kita tuliskan dalam bentuk dua ungkapan dalam dua kurungan. Satu operasi tambah, satu operasi tolak. Okey. Yang depan kita ambil sebutan pertama iaitu X. Okey, sebutan kedua adalah 2. Jadi, ungkapan pemfaktorannya adalah X tambah 2, X tolak 2. Okey, bentuk asas untuk kuasa beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okey, di mana A ini adalah sebutan pertama, B adalah sebutan kedua dan apabila kita faktorkan, kita akan dapat hasilnya dalam dua ungkapan. Satu tambah satu lagi tolak iaitu A tambah B, A tolak B. Okey, sekarang kita nak semak semula. Betul ke kita punya pemfaktoran ni? Okey, kita boleh semak menggunakan kaedah kembangan. Okey, apa dia kaedah kembangan? Kita dah belajar sebelum ni. Okey, apa maksud kaedah kembangan? Maksudnya kita kena darabkan semula. X darab X, X darab 2, 2 darab X, 2 darab 2. Okey, jadi apabila kita telah kembangkan, kita akan dapat hasilnya sama seperti yang ungkapan yang asal. Okey. Jadi bermaksudnya kalau kita dah dapat sama seperti ungkapan asal, maksudnya dekat sini kita punya ni dah betul lah ya. Okey, kita dapat sama macam yang asal tadi. Okey. Maksudnya pemfaktoran kita ni adalah betul. Okey, sekarang kita teruskan untuk contoh 8. Faktorkan setiap ungkapan berikut. B kuasa 2 tolak 1. Okey, seperti cikgu sebut tadi, kita mesti jadikan kedua-duanya dalam bentuk kuasa 2. Okey, sekarang ni B ni dah okey dah sebab dah dalam bentuk kuasa
2. Okey, 1 ni. Macam mana kita nak tukarkan kepada bentuk kuasa 2? Okey, 1 sama dengan 1 kuasa 2. Okey, jadi kat sini kita dah tukarkan 1 dalam bentuk kuasa 2. Jadi, langkah pemfaktorannya seterusnya kita tuliskan dalam bentuk 2 kurungan ya, macam yang ni tadi. Ya. A tambah B, A tolak B. Jadi, A-nya adalah B, B-nya adalah 1. Sebutan pertama B, sebutan kedua adalah 1. Maka pemfaktorannya B tambah 1, B tolak 1. Okey, next. Soalan B. 9M kuasa 2 tolak 100. Okey, sekarang pertama mesti kita tuliskan dalam bentuk kuasa 2. Okey, sebutan pertama 9M kuasa 2. Okey, M ni dah dalam bentuk kuasa 2. Okey, tapi nombornya adalah 9. 9 ni nombor biasa. Kita kena tukarkan dulu kepada kuasa 2. 9 bersamaan dengan 3 kuasa 2. Jadi kita tuliskan 3M dalam kurungan kuasa 2. Jadi 3M ni adalah untuk sebutan pertama. Okey, 100 bersamaan dengan 10 kuasa 2. Jadi 10 adalah sebutan kedua. Kemudian kita bentukkan 2 kurungan, 1 operasi tambah, 1 operasi tolak. Okey, kena kita tuliskan sebutan pertama adalah 3M, sebutan kedua adalah 10. Maka pemfaktorannya adalah 3M tambah 10, 3M tolak 10. Okey, next soalan C. Kita pergi ke the next level. Okey, next level maksudnya makin mencabar ini. Okey, soalan C, cikgu tuliskan semula di bawah ni. 3Y kuasa 2 tolak 147. Okey, sekarang kita semak 3 dengan 147. Kita nak tukarkan kepada nombor kuasa 2 sempurna. Okey, ada tak 3 dengan 147 ni dalam senarai kuasa 2 sempurna? Okey, kita semak dekat sini. Alamak, tak ada pula ya. Jadi macam mana kita nak jadikan ini sebagai beza antara 2 kuasa 2 sempurna? Okey, kita kena fikir, kena kreatif macam mana kita nak selesaikan. Okey, dekat sini kita kena faktorkan dulu menggunakan menggunakan FSTB. Okey, 3 dengan 147 kita boleh keluarkan 3. Jadi yang tinggal dalam kurungan adalah Y kuasa 2 tolak 49. 49 darab 3 bersamaan 147. Okey, jadi kita faktorkan dulu 3. Jadi yang tinggal dalam kurungan adalah Y kuasa 2 tolak 49. Sekarang kita semak 9 ada tak dalam nombor kuasa 2 sempurna? Okey, ada di sini. Okey, jadi 49 bersamaan dengan berapa kuasa 2? Okey, kalau kita tak tahu kan, kita boleh guna kalkulator. Kita cari punca kuasa 2 49 bersamaan dengan 7. Okey, jadi di sini bermaksud 7 kuasa 2 sama dengan 49. Jadi kita akan faktorkan ungkapan yang dekat dalam kurungan ni pula menggunakan beza kuasa 2 sempurna. Jadi yang 3 ni kita tuliskan semula. Y kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Okey, sekarang ni kita dah dapat dalam bentuk A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi kita akan terus faktorkan kepada A tambah B, A tolak B. Okey, langkah terakhir. 3 dalam kurungan. Okey, kita buatkan dalam 2 kurungan. 1 operasi tambah, 1 tolak. Ungkapan pertama adalah Y, sebutan pertama adalah Y, sebutan kedua adalah 7. Okey, dah selesai pemfaktoran kita untuk soalan C. Okey, boleh teruskan. Okey, kita tengok soalan D pula. 5K kuasa 2 tolak 80. 5 dengan 80 pun tidak ada dalam nombor kuasa 2
sempurna. So, kita nak buat macam mana? Kita tengok soalan C tadi. Kita kena faktorkan dulu menggunakan FSTB. Jadi soalan D mungkin kita boleh selesaikan dengan cara yang sama. Okey, kita cuba. Okey, dekat sini kita boleh faktorkan nombor berapa? 5 dengan 80, kita boleh keluarkan 5. Okey, jadi yang tinggal dalam kurungan adalah K kuasa 2 tolak 16. Okay, kenapa cikgu tulis 16 kat sini? Sebab 5 darab 16 dapat 80. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok yang dalam kurungan. Dalam kurungan ni kita dah boleh bentukkan menggunakan beza kuasa 2 sempurna. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. 16 bersamaan dengan berapa kuasa 2? Okey, kita gunakan kalkulator. Cari punca kuasa 16 bersamaan dengan 4. Jadi di sini bermaksud 4 kuasa 2 sama dengan 16. Okey, kita tuliskan di sini sebagai K kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Okey, kita dah dapat dalam bentuk A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Sekarang kita boleh tuliskan dia sebagai A tambah B, A tolak B. Okey, 5 kita tuliskan semula. Buatkan dalam 2 kurungan. 1 tambah, 1 tolak. Sebutan pertama adalah K. Sebutan kedua adalah 4. Okey, mudah sahaja pemfaktoran untuk kaedah kedua. Cikgu harap semua murid boleh faham dan boleh cuba jawab soalan yang cikgu bagi nanti. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua.